That is the presentation from Brother Suhairi on the introduction of beekeeping, because most of you during the interview also, when I interview the student, most of you first time you hear about kelulut, about stingless bee, and most of you do not aware that our kuliah have this project, this stingless bee project at our kuliah. Okay, so this is a good opportunity for you to hear from the otai. Ni lah otai dia, pioneer stingless bee dekat kuliah ni, dekat UIA ni lah orangnya. Okay, so take this opportunity to listen and understand, and maybe you can ask afterwards. Okay, I will share the screen sekejap ya. Saya tukar mode sekejap. Okay, Brother Suhairi nampak ke? Boleh ke? Okay, InsyaAllah boleh. Okay. It is a great pleasure for me to invite TC Ahmad Suhairi bin Mat Jebah. He is the project leader for SDG Kelulut. Okay, before we have this flagship, okay, it started with the SDG Kelulut before we have this stingless bees flagship. Okay, and he is the leader. Falyatafaddal mashkura. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okay, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tika Aribah bagi peluang saya berkongsi ilmu lah, atau berkongsi pengalaman di mana LSB dekat UIA ni sebenarnya atau kelulut ni sebenarnya baru, sebab universiti lain sebenarnya dah buat lama dah. Diorang dah siap ada lab sendiri dan sebagainya. So saya kenalkan diri saya sebagai mana saya first project leader SDG Kelulut 1 RLUM, dan saya juga sebenarnya susul kepada ke-1 RLUM. Nanti saya akan terangkan apa itu ke-1 dan sebagainya. Dan saya ada penolong jutera dekat Kuliah Engineering, dan juga saya ada fellow pada Malah Zubair. Next. Okay, nanti dalam kandungan slide saya ni, inilah lebih kurang saya akan terangkan segi kelulut, sabun kelulut, lebah kelulut, tujuan ternak kelulut, kasar kelulut, dan sebagainya itulah. Cuma kalau mana yang sempat lah, kalau habis dia sejam tu kan, kalau sejam tu habis awal, kita habis awal. Kalau tak tu kita cut off lekot sampai yang mana je, sebab nanti kita akan banyak jumpa lagi kan, mungkin kita mungkin buat slot lain. Okay, next. Okay, ke-1 IUN tu sebenarnya ialah kesatuan kaki tangan. Sorry for the other participant which not know the DM language, because I prepare the slide in English. I don't know that some of student is from another international student. But maybe I can mix lah. Okay, ke-1 IUM is kesatuan kaki tangan sokongan 1 International Islamic University Malaysia. This is a union for the staff. So dibuatkan pada 18 bulan Mei 2010 di bawah inilah Akta Kesatuan Kerja. Dia lebih kepada tujuan menjaga kebajikan pekerja sebenarnya kesatuannya, 1 IUM. Dia macam 1 IUM ni dia tak termasuk lecturer lah, dia di bawah grade 27 hingga 40, mana peringkat pentadbiran universiti. Grade gaji dia 27 hingga 40, itu je ahli dia. Okay, SDG Kelulut 1 IUM sendiri, ke-1 tubuhkan ke-1 IUM tu pada 2 hari bulan 10 2019, sebab dia untuk menjalankan satu projek lah, projek SDG tu mana maksudnya Sustainable Development Goal, di mana kita nak support universiti punya vision. So kita sebagai satuan sekerja, walaupun kita minta macam-macam gaji
naik allowance dan sebagainya, tapi kita memberi sokongan juga kepada universiti, apa vision dan mission universiti kita nak bantu juga. So itu yang kita asingkan, kita tubuhkan SDG Keluluk ke-1 UM dan kita buat projek Keluluk lah. Di mana kita dapat nasihat daripada Profesor Dr. Ahmad Faris Ismail dulu Dean Kuliah Engineering, sekarang Deputy Director Academic and International. Tak silap, dia sebagai penasihat utama kepada projek ni lah. Okay, next. Ni yang lebih kurang dia punya urustia projek dia. So Faris, dan penasihat kedua, dulu kita ada penasihat pertama je, Dr. Ahmad Faris bin Ismail ni. Ismail sebab dulu Dean di kuliah, tapi bila dia jadi Timbalan Rector, so kita dah buat nantikanlah Dean kuliah tu sebagai Timbalan penasihat kedua. Maknanya sesiapa sahaja menjadi Dean Kejuruteraan UIM, dia akan jadi penasihat kedua. Yang pengurusinya sebenarnya yang Presiden ke-1 sendiri, CS Muhammad Yazid bin Ahmad, dan saya pengurus projek ni, saya susah ke-1 sebenarnya. Dan Puan Dibah sebenarnya kita nanti jadi susah kepada SDG ni buat sementara waktu, sebab dia kerana kita punya susah dulu macam tidak dapat meneruskan dia punya tugas lah. So kita nanti Puan Dibah buat sementara waktu sebelum kita nanti yang baru. Okay, next. Yang lain. Okay, yang lain tu untuk penyidik-penyidik ni kita memang mendapat kerjasama daripada pensyarah kuliah engineering, dan juga sekarang macam daripada Dr. Adibah lah, dia flagship segi smart farming. So kita nak bukan saja kita nak kembangkan industri Keluluk ni, dan kita minta bantuan-bantuan pada akademik. Sebab situ kita melibatkan akademik juga lah. Okay, next. Okay, ini sebenarnya jumlah log yang kita ada dekat log dan file yang ada dekat kuliah engineering sebenarnya sekarang ada 22. Kita start dulu daripada, kita dapat dana daripada IIUM Holding untuk starting project 10,000. Kita beli first 10 log lah. Itu kira kita punya first, kita beli 10 log dengan model-model lain-lain lah, equipment dan sebagainya, jadi 10,000. Lepas tu dalam pertengahan perjalanan projek kita dapat daripada OSIC 5,000 pula. OSIC apa? Office of Strategic UM. So dia bagi 5,000. So 15,000 lah kita start berjalankan projek ni. Yang kita ada sebenarnya yang the HAS 3 tu saya baru buat gandaan macam koloni. Kita dah tak nak beli log dah, kita akan cuba buat pergandaan sendiri. So ada 3 HAS tu untuk kita tengoklah result dia, selalunya 4 hingga 5 bulan baru kita tahu berjaya ke tak. So untuk makluman semua, log kita kita punya source untuk kita buat kajian ke apa, kita ada 22 log dan termasuk HAS lah tu. Di mana dekat rektor perumahan rektor ni, resident atau bukit tu kita ada 9, KOE ada 2, Malah Aminah ada 2. 2 ni satu kepunyaan Aminah sendiri dan satu SDG Keluluk lah. Dan Malah Rukayah ada 5. Satu Malah Rukayah sendiri punya, 4 kita punya, CD punya. Malah Semayah ada 2. Satu Malah Semayah punya dan satu SDG punya. Dan Malah Afsar ni yang dia punya sendiri. Satu SDG ke-1 tak ada. Maksudnya yang ada saya masukkan juga dia punya ni, dia orang dalam list saya ni sebab log tu pun dalam
penyelenggaraan saya, mana setiap minggu saya akan maintain diorang punya log kelulut atau hash ni lah. So maknanya kita boleh menjadikan juga source sebagai untuk kita buat kajian lah kalau kita nak dapat maklumat different lokasi, contohnya dekat reaktor macam mana suhu dia, dekat kulit injury macam mana, macam tu lah. Kita ada 7 lokasi yang berbeza. Dekat OSEM pun yang terbaru dekat dia punya garden herbal dia tu kita pun letak satu sebab kita nak support dia punya pendebungaan yang dekat dia punya kebun garden dan untuk bagi galakkanlah lagi dia punya kebun herbal dekat situ untuk menjadi lebih berjaya lah. Okay, next. Ini spesies yang ada dekat kita lah, dekat URA yang kita ada sekarang. Itu kalau nama penuh dia tu Proshika, sampai yang ringkas-ringkas. Selalu orang sebut yang ujung dia tu lah. Kalau yang depan dia kita sebut macam Trigona itama kan. Kalau dekat luar dia orang gelak itama. Trigona apicalis, orang akan menggelak apicalis. Dan Diophensis dan Bigami dan Rivicet. Inilah ada 6 spesies lah. Yang dia tu lokasinya saya letak kat situ lah, tapi tak apalah kalau kita nak tengok boleh cakap kat saya lah. Okay, next. Inilah gambar-gambar yang satu tu dekat kuliah engineering kita pasang awal bulan 11 2019. Kita tubuh pada bulan 10 2019. So, bulan 11 tu kita dah pasang dua log yang pertama. Struggle jugalah sebab saya dulu kita memang kita memang tak ada pengalaman langsung. Saya memang zero. So saya dalam masa sebulan saya terpaksa pergi training 2-3 kali training untuk set up benda ni, untuk set up kelulut ni sendiri seorang. Orang lain semua tak minat lagi. Saya terpaksa pergi ke Johor Kamat dengan satuan kelulut negeri Johor JBIS tu dan dengan Ikra untuk kita nak set up, kita kena ada sedikit ilmu kan. So saya dalam sebulan tu saya sampai 3 kursus saya pergi. Lepas tu kita orang terpaksa visit site visit 2. Pertama dekat kita ada staff kita juga yang buat dekat Sungai Pusu. Site visit dia pun banyak juga tu. Dia ada 30 ke 40 log kat situ. Lepas tu kita pergi visit ke Maikra. Kat Maikra lah kita buat collaboration. Dia buat dekat Selangor Fruit Valley. Ni gambar-gambar dekat itulah Malah dan dekat kita dan Sumayang, Aminah. Okay, next gambar. Ni gambar kat Malah Rukayah ada 5. Ni Malah Afsar. Malah Afsar tu memang dia punya sendirilah sebelah kantin tu je sebenarnya. Betul satu tu dekat bawah nombor 7 tu dekat OSEM. Baru kita pasang kat dia punya garden je. Okay, ni. Okay, ini SG Kelulut punya dalam setahun kita implement ni. Sebenarnya kita support banyak arah untuk menjayakan IOM sejahtera juga sebenarnya. Di mana staff ni saya buat ni semua tak berbayar sebab kita staff Kelulut buat projek Kelulut ni kita macam wakaf time. Bila kita tak ada kerja dekat kuliah, kita pergi maintain lah log kita pergi tengok, atau time Sabtu Ahad kalau free kita datang. Kita tak charge dalam kita punya pendapatan atau hasil. So macam kita wakaf time sebab memang kita nak jayakan projek ni sebab ada tujuan untuk tertentu lah, sebab kita nak jayakan
visi yang sejahtera tu, contohnya macam flagship ni pun kita bercollaborate dengan Dr. Adibah sebab kita nak galakkan student, pelajar-pelajar dan pensyarah buat kajian tentang Senilis B ni atau kelulut ni, sebab universiti lain memang dah jauh ke depan. Diorang dah 4-5 tahun dah research dia. Saya kata dekat UAE tak tahulah, masanya masih tak ada research kot. So kita ni sekarang beginning, saya rasa happy lah sebab you all orang yang agak yang pertama lah ya. Sebelah orang, 12 orang yang pertama yang mungkin pencetus kepada pendidikan di kelulut di UAE lah. Terima kasih kepada pensyarah-pensyarah sebagai supervisor yang turut serta yang ingin memajukan industri kelulut. Sebab kita sebenarnya banyak collaboration dengan peserta-peserta kelulut, dengan UMT. InsyaAllah lah nanti bila kita dah survey, insyaAllah Dr. Adibah akan collaborate lah dengan, sebab kita ada link sebab kita punya aim kita lah, macam punya social kita nak mesti ada partnership, networking, linkage dengan work student dan sebagainya lah. So dalam ekonomi kita tujuan kita dulu sebab kita nak student kita nak ahli-ahli kesatuan ni beri macam berjinak-jinak dalam kawanan lah, sebab bila kita buat kelulut ni dia akan ada hasil. So hasil tu kita akan jual dia sebagai macam mana kita nak manage dan menggalakkan diorang ada income dan sebagainya lah untuk belajar untuk staff-staff sebelum dia bersara dan sebagainya. So kita pun sebab kelulut ni adalah satu ejen perhubungan dan sebagainya, dan kita support lah environment kita untuk menjaga alam sekitar dan sebagainya. Okey, yang lain tu kita benda ni pun sebenarnya kelulut ni kita akan jadi satu belajar sepanjang hayat, macam lifelong learning. Maknanya benda ni lagi benda tu ada, kita akan terus belajar, sebab benda ni industri ni saya nampak dia tak akan berhenti di situ, sebab dia semakin maju dan dia akan maju bila ada sokongan daripada pendidik-pendidik mesti macam ni lah. Okey, yang lain kita assessment yang tahun lepas kita dapat Most Promoting Project Award lah dalam IAN Takrim Award 2020. Yang ni sebenarnya ada visi-visi dia yang kita mungkin tak tercapai lagi, tapi itulah kita punya target. Untuk Distinguished Beekeeping Act yang Combat Campus ni lah. Okay, next. Okay, ini taburan kelulut di seluruh dunia. Sebenarnya dia di kawasan ada di kawasan tropika dan subtropika dunia je. Maknanya bahagian utara, bahagian selatan tu tak ada. So kita ni bertuah lah sebab iklim kita sesuai untuk ternakan kelulut ni. Dianggarkan 500 spesies kelulut terdapat di seluruh dunia. Itu ada sumber dia lah yang ada. Di Indonesia setakat ni ada 45 spesies yang dikenal pasti yang memang dicatat lah dalam margi. Okay, next. Okay, untuk pengetahuan lebah kelulut atau kelulut tu dia kalau selalunya kalau Englishnya Distinguished B atau Meliponae. Itulah yang kebiasaan yang selalu kita akan jumpa dalam internet dan sebagainya. Lebah ni dia tak bersengat, maknanya dia tak menggigit, tak berbisa lah. Dan yang dia macam lebah biasa juga, dia menghasilkan madu.
Cuma kita ada juga baju pelindung dan sebagainya tu kadang-kadang sebab ada yang agresif cuma dia menghurung rambut dan sebagainya, so kita tak nak dia masuk dalam rambut, so kita pakai jugalah baju apa macam topi yang melindungi rambut kita. So dia tapi sebenarnya dia tak bersengat, dia menggigit tapi tak berbisa lah. Dia sama juga, dia dalam kurungan keluarga apit ni, mana keluarga lebah biasa. Pelulut ni dia banyak saiz sebenarnya, ada 3 saiz kalau kita anggar lebih kurang macam tu lah. Itu 0.02 hingga 0.5 macam kecil, jadi yang kecil, sederhana dan besar. Dia kadang-kadang yang besar tu kadang-kadang harga dia agak mahal sikit di pasaran sebab dia boleh mencari sumber agak jauh sikit, dia 300 meter ke 500 meter berbanding dengan yang saiz kecil ni kadang dalam lingkungan 300 radius dia untuk mencari sumber-sumber nektar, pollen dan sebagainya. Okay, next. Okay, pelulut dia punya rasa dia sebenarnya semua madu pelulut ni rasanya masam manis. Dia tak manis. Kalau manis pun ada juga yang manis. Tapi dia tetap akan ada sikit masam. Cuma selalunya yang jenis yang pelulut yang kecil dia memang manis. Dia bersifat acidic sebab tu dia rasa masam sikit. Berlainan dengan madu lebah biasa lah. Sebenarnya madu pelulut tu dia mengandungi ini antara yang saya ambil sebenarnya banyak lagi kandungan dia kan, yang biasaan disebut dia mengandungi flavonoid dan asid fenolik tu yang tindak sebagai antioksidan, mana dia menghapuskan radikal bebas dalam kesihatan badan yang melawan penyakit dalam badan yang tidak diperlukan dalam badan lah. Madu biasa selalunya mempunyai warna dan kelikatan yang tidak sama. Macam kita dah ada tual ni, ada mana setiap lot walaupun spesies sama, warna dia tak akan sama sebab dia mengikut pada sumber yang dia ambil pada bulan tu. Kalau lot atau hat tu yang ambil yang dia punya kelulut pergi ke bunga ni, maka bunga tu lah yang dia akan bawa dia punya kelikatan ke atau dia punya warna. Kalau walaupun log dia sebelah aja, log spesies yang sama, dia pergi ke bunga lain, kadang-kadang dia pergi bunga warna purple, dia akan buat macam warna purple dia, macam warna hitam ke, jadi dia berbeza. Dia tak semua sama. Mana setiap bulan tu dia berlainan sebab kita sumber dekat UIA ni, sumber kita pelbagai. Kita tak buat dalam satu ladang kelapa, satu ladang akasia. Itu sebab orang yang buat industri, dia selalunya dia buat dalam satu ladang. Selalu yang paling terbaik adalah ladang akasia dekat Selangor Perak Valley tu, sebab dia madu dia manis, akasia ni dia nektar dia manis. Dan warna dia akan sama. Dia macam kita dalam satu ladang sumber yang sama. So bila kita nak buat ekspor atau industri, dia bila kita setiap bulan berkala lain ni, orang dah susah kita nak jawab sebenarnya kan. Kenapa berlainan, kenapa orang tak macam kita, tak ada satu standard. So itu sebabnya Maikro dia buat dekat ladang akasia. Dia memang manis, rasa yang sama dan color yang sama. So untuk ekspor dan sebagainya senang. Kita tak adalah kita nak kotak kan, nanti orang dapat hari ni warna cerah sikit, esok gelap dan sebagainya, jadi orang macam susah. Kita tak ada standard untuk, kalau international lah, kalau orang kita mungkin faham dia okey je, tapi kalau international memang dia orang ada guna ekspor apa semua, dia ada quality standard dia mesti color sama, rasa sama dan sebagainya. Kalau kita sentiasa berbeza-beza, bulan ni manis, bulan depan tak manis, sebab dia ambil sumber dia
macam UIA berbagai bunga, berbagai pokok, so dia lain-lain lah. So itu mungkin satu kelemahan yang kalau pelbagai sumber di sekeliling Keluluk tu. Okay, next. Okay, habitat dia sebenarnya, habitat asal dia bersarang di dalam pelbagai rongga. Ni di celah sekarang paving pun dekat batu, rongga pokok, dalam tanah pun ada rekahan tanah kan, celah dinding rumah PVC, dan dia ada rongga untuk dia sarang, dan tempat tu mungkin gelap dan sebagainya, dia akan bersarang. Itulah habitat asal dia. Banyakkannya lah kat batang pokok lah, contoh 1% dekat batang pokok, rongga batang pokok. Okay, next. Tapi kalau kita nak ternak dia, kita kena buat, kita akan mana daripada pokok tu, dia orang akan potong 2 kaki ke atas daripada pintu masuk dia, dan 2 kaki ke bawah. Dia akan bawa keluar, jadi akan dipotong, dia pasang di atas tu kan. Ini maknanya yang paling atas tu kotak topping, tempat kotak untuk Keluluk tu membuat madu dia lah, kantung-kantung madu dia. Dan yang kedua tu, ini sekarang kita macam, benda ni sekarang dah terlalu banyak orang dah menternak, so kita tak nak galak ke orang petebang pokok. So kita, industri ni pun dah banyak inovasi dan sebagainya. So diorang dah buat kotak hive ni, kotak untuk gandaan koloni, pembiakan dan sebagainya. So kita dah tak kalau boleh kita tak nak tebang pokok dah. So itu sebabnya inovasi kat dalam kotak hive ni pun banyak yang dah bagi orang buat lah, dan kita pun boleh buat lah jika tujuan dia untuk keadaan koloni dan sebagainya. Next. So ada 2 cara lah kan sekarang. So ini saya tunjuk, kalau daripada kayu tu dia orang bawa daripada hutan tu, dia buat seketun. So nombor 1 tu, sebenarnya bahagian kita terbalikkan lah. Untuk bahagian bawah dia kita tutup lah dengan papan ke atau board ke, untuk bagi tak ada musuh daripada bawah dan sebagainya. Yang 2 tu, itu bahagian atas sebenarnya, kita dah terbalikkan tu. So bahagian atas kita akan potong log tu betul-betul dekat telur dia dah, dia kat bitumen dia. So yang 3 kita letak glue, yang keempat tu kita letakkan satu board atau sebenarnya papan, setengah orang guna papan untuk ratakan balik kan. So kita letak silicone bond balik, lepas kita akan letak kotak topping, gam di atas tu, dan drill, dan letak topping, tutup. Itulah proses dia lebih kurang. Okay, next. Ini video sajalah, sama video sama. Okay. Okay, dia gunakan bond kan. Itu pun sebenarnya kena ada sensor dan sebagainya lah kalau betul-betul nak buat lock lah. Tapi saya dah tak nak buat lock lah. Saya nak untuk kurang. Atas memang ada satu lapisan plastik menutup topping. So kita boleh buka dan boleh tutup lah. So dalam lock sama. Okay, next. Ini pula kotak hive. Kotak hive ni dia bentuk dia lebih kurang macam ni lah, yang dalam pasaran sekarang yang memang orang buat. Satu first tu dia ada kotak utama dia tu. Di dalam tu dia ada satu kotak kecil yang untuk kita letak telur
daripada sarang lain, kita nak transfer ke sini, ke dalam hive ni, ini tujuan dia untuk pembiakan gandaan lah. Itu nanti peringkat level 2 ke baru kita ajar lah. Maksudnya dia bentuk macam tu bukan ada 2 kotak lapisan tu macam tu sebenarnya bukan sahaja dia orang buat, bukan ada kajian dia juga. Luar tu kotak utama tu sebagai macam seolah kulit kayu dan dalam tu macam lubang dalam kayu tu sendiri, lock tengah. So mana kayu ni ada 2 lapisan kan. So dia buat tu untuk pengudaraan untuk nampak macam dia keadaan macam dalam kayu lah sebab ada kulit, dia ada blok utama dia kan. Itu sebab dia orang buat macam tu. So yang kotak yang kecil yang tengah tu kita akan letak telur yang kita akan transfer ke dalam hive ni lah untuk pembiakan ratu dan sebagainya untuk terpecah koloni dan lepas tu kita ada kotak topping dia dan penutup dia. Okay, next. Saya tunjuk video dia. Ni kurang kotak utama dia. Ada telur untuk telur dalam tu. Dan dia akan ditutup dengan kotak topping. Jadi lubang tengah kan dia menaik ke atas sebab sekarang pot-pot maju. So itu namanya kotak hive dulu lah. Sekarang orang ni guna kotak hive kebanyakannya dah. Yang kita ada pun kat engineering sekarang yang ada tu kita nak buat induk lah untuk nanti projek lain lah untuk pecahan koloni dan sebagainya. Okay, next. Okay, tujuan peternakan kelulut sebenarnya ada 4 je sebenarnya orang buat. Pendembungaan untuk madu, propolis, biprit dan roti lebah. Pendembungaan ni sebenarnya sangat penting sebab kelulut adalah ejen pendembungaan yang paling bagus lah sebab dia kecil. Dia ada yang kecil dan halus. Paling halus dan mana dia kecil pada lebah biasa, so dia boleh masuk kepada bunga-bunga yang kecil. So pendembungaan ni kalau dekat Filipina ke tempat lain, industri dia orang dah memang kotak-kotak hive tu dia orang akan susun 2-30 log dekat satu tempat, letak kat ladang-ladang dia orang lah. Kita mungkin kat ladang durian, dekat ladang nangka, dekat ladang sebagainya. So dia membantu pendembungaan dan kembangan industri agrofarm tu sendiri lah. Dan madu tu biasalah sebab madu memang untuk madu untuk banyak hasiat. Propolis ni dia punya getah-getah yang diambil daripada pokok-pokok getah, nangka, itu dan sebagainya dia akan buat kantung-kantung madu tu. Itu pun berguna sebab dia anti fungus dan sebagainya. Dan roti lebah ni dia ambil daripada pollen daripada bunga-bunga. So ini pun semua untuk kosmetik dan untuk buat kosmetik lah. Okay, next. Next. Boleh ke? Next. Tak boleh. Kejap. Okey, boleh. Ini tugas lebah tu sendiri, dia pergi ke bunga-bunga apa semua untuk buat pendembungaan dan dia balik ke sarang yang kita buat tu kan. Hive yang sekarang semua kalau ni dia hive lah. So kat dalam tu nanti dia akan buat pot-pot madu dan kat situ dia akan simpan pigret dan situlah penghasilan dia industri ni nanti. Okay, next. Okay, ni kita apa? Sebelum ni nanti kita dah cerita kan. Okay, next lah. Video sikit lah. Tengok video dia tengok kat kaki dia kan, dia ambil pollen lah tu. Masa dia pergi kat bunga-bunga tu, dia ambil pollen, dia akan bawa ke
dia akan bawa ke sarang dia, nanti dia akan bercampur dengan madu dan sebagainya, dia jadi bibit. Okay, next. Okay, ni dia dalam kotak topping tu, dia bentuk-bentuk dia akan macam ni. Dia akan bentuk ada pot-pot untuk dia isi madu dalam tu. So bila kita nak ambil madu dia, kita kena buka dan sedut ke mesin lah nanti. Dan topping tu macam tu lah nanti. Okay, next. Ni pun contoh juga. Sama. Ini kita dekat rumah rektor ni. Okay, next. Okay, ni sebenarnya video nak tunjuk dia sedut madu nektar daripada ni. Tekan clear dia? Tak ada. Tak boleh tak apalah. Okay, next lah. Dia sebenarnya cara dia hisap madu nektar. Tak jadi. Okay, tak apa. Okay, ni resin tu dia ambil daripada pokok-pokok lah, pokok getah dan sebagainya. Propolis, dia akan buat propolis untuk kandungan madu. Dia memang selalunya kandungan dia ada 5% resin tumbuhan, lilin dan lain-lain lah. Propolis ni sebenarnya dikatakan untuk merawat ulcer dan buah pinggang, cegah pergerakan sel kanser. Itu kata dapat pada ambil Advance pun memang yang ambil. Dan berasas untuk penyertaan berasas produk apa nak? Propolis ni dia satu sumber daripada untuk buat produk dia untuk antibakteria. Next. Inilah antara contoh produk yang ada kat pasaran lah. Dia untuk anti fungus dan ada juga untuk krim, kosmetik dia bentuk dalam krim dan sebagainya. Dia untuk gatal-gatal dan untuk kulit lah sebanyak-banyaknya. Okay, next. Ni propolis pun sebenarnya ada dua jenis. Kita kelulut ni ada dua jenis. Satu jenis resin ni dia buat jenis, dia ambil pada pokok getah, pokok nangka, pokok ciku, pokok getah sendiri. Getah tu dia akan bawa, dia buat proses kelulut tu akan buat kandungan madu tu. Ini resin, kelulut jenis resin. Next, dia ada jenis dama juga. Next, dia ni jenis dama. Dia buat apa? Kandungan madu tu daripada campuran dama. So kadang-kadang dia jadi macam kristal pula dekat nutup kat dia punya kantong. So dia ada dua jenis lah, maknanya ada dua jenis jenis kelulut lah, maknanya dama dan resin. Okay, next. Okay, tadi yang keempat memang untuk vibrate lah kan. Dia vibrate tu daripada pollen, daripada bunga-bunga tu dicampur dengan alio dia dan dia fermentasi daripada proses senang masuk dalam kulit dan sebagainya. Dia akan bercampur dengan pollen tu, dia akan jadi yang kita gelar vibrate. Vibrate tu pun banyak kegunaan je, dan untuk contohnya macam kat sini, dia memperkuatkan fungsi hati, empedu, otot, mata serta dapat meningkatkan kredibiliti dan mendensi seorang. Benda-benda ni semua ada dalam kajian. So sebab tu permintaan madu kelulut tu dan harganya agak mahal. Sebab based on dia punya, dia juga superfood kan, sebab memang orang dah kaji, Madi dah kaji. Madi pun dah gelar dia sebagai superfood lah. Okay, next. Okay, ni gambar yang sama lah. Saya nak contohkan sebab dalam topping tu sendiri nanti dia bukan semua madu, dia ada vibrate. Vibrate tu yang dalam bentuk kantong juga, dan kantong tu bila bukan musim madu, dia bukan musim hujan, selalunya bulan 1 hingga bulan 6 dia akan memenuhi kantong-kantong
pot-pot tu penuh dengan madu. Berbanding bulan 6 hingga bulan 8, 6, 12 ke, dia dah ambil pollen atau bee break. Dia akan letak dalam pot-pot tu bee break. Dia mana kita dah tak banyak ketuaian kita masa tu bulan 8 hingga 12 ke dah tak banyak madu, banyak bee break. Tapi bee break tu sebenarnya lagi mahal juga. Ada orang jual sampai 1,000 1 kilo. Berbanding dengan madu 200 1 kilo kan. Propolis pun lagi mahal pada madu sebenarnya harganya. Sebenarnya madu kelulut tu murah harganya. Sebab kita perlukan itulah inovasi macam mana nak proses bee break propolis tu untuk jadi lebih kualiti dan sebagainya, dia memenuhi syarat standard pasaran. So dia sebenarnya akan memastikan income pendapatan yang lagi tinggi lah. Tapi benda-benda tu semua nak ada teknologi lah, ada makmal dan sebagainya. So kita tak akan start lagi lah. Tapi harap kalau kita ada lab sendiri ke apa nanti benda-benda macam tu mungkin kita boleh support juga. Okay, next. Okay, ni tak apalah, teruskan je lah ni. Nak tunjuk produk yang ada lah, produk bee break, bee pollen. Okay, next. Okay, ni pun video macam mana dia ambil kat kaki dia tu, dia ambil pollen tu daripada bunga-bunga tu, dia akan bawa balik. Nanti ke macam-macam bunga lah dia ambil. Bulan ni dia ambil bunga yang lain, dan bulan depan mungkin bunga lain, macam tu lah. Okay, next. Okay, kelulut ni dia ada sebenarnya ada 3 peringkat lah. Dia ada ratu, lebah pekerja dan lebah jantan. Ratu ada satu je lah dalam setiap lock atau setiap hive tu. Lebah jantan, lebah pekerja. Lebah pekerja ni memang semua benda dia buat lah. Dia mengemas, membersih sarang dia, mencari sumber, mencari nektar, mencari pollen dan sebagainya, cari makanan untuk ratu dia. Lebah pekerja ni tujuan dia, lebah jantan ni atau dia hanya tujuan dia untuk mengawan ratu, tujuan dia lah. Okay, next. Okay, ni saya ada fikir kan. Maknanya perata hidup dia 3 hingga 6 tahun lah satu lebah ni. Setiap lot tu satu ratu je. Bila hasil satu ratu yang lain, telur ratu lain yang pecah, dia akan berlawan dengan ratu yang dia ada. Mana yang ratu yang baru dia boleh terbang. Kalau dia kalah dia akan terbang. Tapi kalau ratu lama dia dah tak boleh terbang. Bila lepas dia mengawan dia dah tak boleh terbang. So kalau dia kalah dia akan matilah dalam lock tu atau dalam sarang tu, dan tinggallah ratu baru. So benda ni akan berulang sebab dia akan maintain lah dia orang punya koloni, kehidupan koloni dia. Kalau tak ada ratu memang koloni tu akan mati. Okay, next. Lebah pekerja, tugas-tugas dia membina, menyelenggara, memforestry nektar di bunga, menyimpan madu, menyimpan filbah, amal kesahabatan, semua dibuat lah. Okay, next. Ini kelulut jantan. Kelulut jantan dia kata dia terhasil dari telur yang tidak disamakan. Kalau telur sama tu maknanya telur tu ratu dia letak benih telur daripada ratu lah. Kalau ratu tak letak telur dalam sarang apa telur tu dia jadi jantan lah. Kerana kelulut jantan mengawan ratu dara, mana ratu yang baru lah. Jadi untuk membiarkan koloni. Kelulut jantan tu dia akan mati selepas dia mengawan dengan ratu dia. Ratu selalu satu ekor je yang akan mengawan tu dan dia akan mati. Okay, next. Okay, ni tempoh dia membuat sarang, membuat kantong. Kelas kerja dia lah. Okay, tak apalah, ini next.
Okey, ini cadangan ya. Kalau spesies kelulut yang kalau kita sebagai peternak baru, kita yang kalau propolis resin, kita cadangkan Itama, Croshika, Timonata, Eritrogastra. Maknanya ni tak menjadi masalah sangat kalau kita bela. Sebab kalau kita yang lain-lain mungkin ada mungkin sumber tak sesuai. Macam damar ni pun kalau tak ada pokok-pokok besar, ada sumber-sumber kat pokok tu tak ada damar, mana memang tak sesuai. Kat air pun yang sesuainya agak apikalis saja. Yang bigami ni sampai sejak saya beli sampai sekarang pun tak menghasilkan madu. Maknanya kalau kita benda yang kita beli tak sesuai, spesies yang tak sesuai, maknanya kita tak akan dapat madu, tak dapat hasil apa yang kita nak. Sebab dia tak ada sumber dia. Macam bigami ni dia nak betul-betul pokok hutan, pokok balak yang ada yang ada damar. So yang betul-betul ada damar. Jadi dia tak ada sumber, so dia slow lah, production dia slow. Nak buat pot madu, kantong-kantong madu pun dia tak ada sumber, so dia buat apa yang ada je lah. Jadi memang tak ada hasil, susah kita. So kita tak boleh beli spesies apa orang nak jual je, kita tak boleh lah nak beli, takut tak sesuai dekat sumber. Kita kena tengok sumber juga kat tempat kita. Okay, next. Okay, ni kita nak kenal spesies ni sebab saya pun benda-benda tu kecil. Kadang-kadang orang yang betul-betul pakar baru dia kenal. Saya ikut dia before ni, maknanya fly in fly out dia. Before tu masuk dia. Maknanya pintu masuk dia. Kita boleh tengok daripada pintu masuk dia. Macam ni Heterotrigona Itama ni dia akan secam dia punya fly in fly out dia memang macam tu. Maknanya pintu masuk dia macam tu. So kita boleh kenal lah ni Itama. So at least tak langsung kita tahu dia punya spesies apa. Kalau orang nak jual ke nak tunjuk kat kita kan. Okay, next. Yang ni Troshika. Troshika ni ada dekat kuliah engineering ada. Satu kat Mahala Aminah ada. Dekat Umar Rektor ada. So dia punya tengok berbeza kan. Dia punya pintu masuk dia. Dia akan buat bentuk macam tu lah. Macam ini besar sikit. Ini jenis besar. Okay, next kita tengok yang masuk yang lain. Ini lebih kurang lah. Timonata tadi lebih kurang macam sama. Okay, next. Ini Eritrogastra dan dia bentuk macam ada bunga takkan kembang macam tu. Ini kalau ada nampak macam tu maknanya ni namanya Eritrogastra. So kalau orang nak jual ke nak tipu kita ke kalau kita tengok saran macam tu kita tahulah. Okay, next. Ini apicalis. Eritrogona apicalis ni jenis damar. Tapi yang ni agak sesuai dekat rumah rektor tu. Memang selalunya kita akan harvest dekat 1,5 kilo ke 2 kilo untuk satu sarang. Bentuk dia corong masuk dia macam tu lah. So, memang kalau mana-mana kita pergi kalau apicalis dia akan bawa bentuk macam tu. So secara tak langsung kita boleh kenal spesies ni. Nak kenal jenis ni kan. Tapi kalau orang yang betul-betul nak tepat, dia tengok kelulut tu, dia tengok kesungut, dia tengok bentuk kepak dan sebagainya, itu lagi detail lah. Sebab saya orang yang pakar-pakar kan, kita yang amatur orang kata ni, kita tengok daripada pintu masuk je. Okay, next. Okay, ini bigami. Dia akan macam tu lah, lebih kurang. Ni saja nak tunjuk lah, kita boleh tengok daripada pintu masuk dia je untuk terkenal space. Ni pun damar. Okay, next. Ini Febriata. Ini pun jenis damar. Dia macam, kalau kita tengok dia macam lidah jin. Orang gelar lidah jin kan. Dia macam macam tu. Pintu masuk dia. Dia akan bentuk macam lidah sikit. Okay, next. Okay, next. Ni macam lah kan. Jenis-jenis dia memang kadang-kadang kita boleh tengok daripada pintu masuk lah.
So lain spesies, lain pintu masuk dia, lain bentuk dia. Mana banyak lagi yang ada lah, spesies yang ada, yang kadang-kadang ada yang last tu baru bentuk macam tu, masih ada yang tak tahu spesies apa, saya pun tak tahu spesies apa. Banyak yang penternak kat luar sana pun tak tahu lagi apa tu spesies. So sekarang dia orang tengah cari yang pakar untuk bagi nama spesies. Sebab yang belah kanan sekali tu kan yang bentuk macam kelopak besar. So benda-benda macam tu lah kita akan jumpa kalau kita dah lama dalam industri ni kan. Okay, next. Ni di sini bina sarang dia lah kan. Ni kita masuk semua tadi saya dah tunjuk. Dia bina, dia tu utamalah daripada resin, daripada polis untuk buat corong-corong tu. Tu benda-benda ni yang penting, sumber yang penting untuk penternakan ni lah. Okay, next. Yang lain ada ni, dengar kan? Okay, ni saja. Ada lagi. Ya. So, dah mengantuk dah. Okay, next. Ni saya nak tunjuk lah kalau kita boleh tengok. Ni kita masuk lah, dia masuk keluar. Dia kalau dia aktif, tengok dekat kaki tu pun nampak dia bawa apa kan, dia bawa pollen. Kalau aktif kita akan nampak dia keluar masuk tu banyak. Kalau keluar satu maknanya dia tak aktif. Kalau ni dia sikit, kalau ni dia dah lemah. So daripada situ pun kita boleh tengok dah ada serangan musuh ke di dalam lock dan sebagainya lah. Bila kat pintu masuk dia aktif, terlalu banyak keluar masuk, maknanya kelulut tu dalam keadaan yang sihat lah. Okay, next. Okay, ni kalau dalam lok kayu tu, bentuk dia sarang ni lebih kurang macam ni lah. Kat atas tu dia ada bitumin tu, dia memang ada satu lapisan keras untuk dilindung dia punya sel eraman atau sel telur-telur dia tu kan. Ni lebih kurang dan ni tu ada pintu masuk dia. Atas bawah dia akan ada tu apa, bitumin tu kan untuk perlindungan dia punya sel telur dia lah. Okay, next. Ni telur yang asal ni sebelah kiri tu, sel eraman. Dia kalau dalam pokok tu memang macam tu, berlapis. Tapi bila kita dah pasang topping dan sebagainya, kadang-kadang telur tu pun dah naik kat atas topping. So dia pun dah kreatif, dia macam corak dah ada dekat dalam topping tu. Dia pun pandai, kadang bentuk love lah dia buat, bentuk macam-macam lah. Sebab dia dah bebas, kita dah buat kotak topping tu, dia dah lebar, dia macam-macam dia kreatif dia buat bentuk. Tapi dia still berlapis-lapis, dia akan berlapis-lapis. Kita tak akan berlapis walaupun dia buat bentuk corak macam-macam dekat dalam topping. Buat topping dia dah buat 4 segi kan, so dia boleh melebar untuk dia buat letak. Ni bila koloni kuat, dia akan bertelur banyak dan daripada bawah dia akan naik ke atas. Dan selalu ni dia akan mengacau mengganggu dalam tempat harvest kita lah untuk madu tu. So kadang-kadang dah penuh telur kat dalam tu. So hasil tu makin kurang. Dan selalunya itu kita start buat gandaan koloni lah. Maksudnya kita akan ambil separuh daripada telur tu, kita pindahkan dalam kotak khas, dan di mana kita tak ambil telur saja, kita kena kenal telur ratu dia. Mana telur ratu tu lebih besar, so kita akan transfer dalam kotak hive lah. Bila telur ratu tu menetas, dia akan hasilkan satu koloni baru. Okay, next. Ni tadilah bitumin tu aktiviti keras yang melindungi sarang kan. Ni bahan-bahan melindungi sarang dia lah. Ini volcom, eraman, telur, bitumin dan P4 tu masuk tadi lah, fly in, fly out. Okay, next. Ni berbina sarang tu, itulah apa yang saya cakap tu samalah, dia nak pokok getah, pokok mangga, cempedak, nangka, manggis, macam lah kan. Tapi kalau benda ni tak ada, sumber getah tak ada, memang koloni kita akan lemah dan lama dia akan kita tak dapat hasil lah, madu pun tak ada. Suhu pun kena sesuai, itu sebab kita kena
tutup, kita kena gelap, ada pelindung sebagainya. Okay, next. Ini asas perterakan ya, kawasan mempunyai sumber. Ini penting. Kalau kita nak ternak lulut, kawasan mempunyai sumber mesti seperti racing tadi lah, getah-getah nektar ni mesti ada pokok-pokok bunga, pokok-pokok buah. Maknanya pokok berbunga dan sumber air jugalah. Air biasalah kan, semua benda nak air. So benda-benda ni kalau tak ada, sekarang bunga ada tapi memang bunga bukan untuk lulut, dia tak ada nektar, tak ada apa semua, tak sesuai lah. Bila benda-benda ni semua tak ada, walaupun kita beli yang dah penuh madu dan kotak topping, bila kita bawa kat situ, lama-lama dia akan makan sendiri, dia tak ada sumber, lama-lama kulit kita akan lemah dan matilah dan lari. Bila setiap lock ke setiap hal yang kita buat, kita mesti buat perlindungan dia, sebab dia nak teduh, dia nak macam kita dalam hutan kan, gelap, so kita kena buat teduh dia. Kalau kita tak buat teduhan dia, dia akan dia akan lari lah. Dia tak sesuai, dia panas, propolis akan cair, dia tak boleh nak buat. Tempat-tempat madu, lagi tu tempat tu kalau boleh jangan ada tempat guna racun. Macam fogging pun sebenarnya tak sesuai. Macam kat Malah pun kalau betul-betul dekat blok tu tak sesuai sebenarnya. Tu sebab saya kadang jauhkan sikit daripada blok tu untuk kurangkan fogging. Fogging ni sebab matilah dia kan. Kalau setiap satu sekali fogging berapa puluh mati. Jadi koloni tu makin lemah dan lulut pun tinggal. Najis ternakan ke apa ke, kalau boleh jangan dekat sangat lah tempat dia. Takut dekat kita bila dekat kanan lembu, so memang hari-hari dia pergi ambil najis lembu ke apa, sebab benda tu masin pun dia nak juga kan, mineral dia. Jadi kita punya madu nanti takut efek daripada najis ternakan dia terlalu banyak. Bantul dia angin kencang, banjir, batang liar pun semua kita nak tengok lah. Jangan ada menyebabkan kita rugi nanti. Kita beli lock atau kita bela, nanti ada angin, ada banjir. So banyaklah, musim banjir ni dulu mana yang tepi sungai tu banyaklah lock yang habis kita mengalami banjir. So benda-benda macam ni kita kena tengok lah. Kalau ada yang berminat nak buat ternak kan. Okay, next. Ni kalau secara sekarang lah kan, cara kita nak dapatkan koloni, nak dapatkan kelulut ni, kita dari batang pokok lah. Kalau kita kat kampung ke, kalau kita balik, kita nampak dekat pokok tu dia nampak kelulut keluar masuk. Kalau orang yang memang jual lock ni, dia tebang, dia akan potong dua kaki atau kaki daripada pintu masuk dan dua kaki ke bawah, atas kaki ke bawah dia akan potong, dia akan bawa keluar lah. Dan daripada situ dia akan buat topping dan sebagainya. Itu cara orang dapatkan 10:30 minit. Okey, penggandaan penggandaan koloni pun salah satu cara lah. Penggunaan perangkap. Perangkap pun ini cara lestari lah, kita tak tebang pokok dan sebagainya. Penggandaan koloni pun cara lestari. Atau terus dan beli pada penternak pun boleh lah. Ternak dia siap potong kayu apa letak macam topping, kita beli. Itu agak mahal sikit lah. Okay, next. Okay, ni kalau kita nak kelestarian kelulut tu, kita tak nak lagi tebang pokok. Kalau boleh kita tak nak lah. Sebab saya pun dah nak kira cuba buat secara lestari lah. Kalau kita tak nak sentiasa beli kan. Jadi orang minta orang banyak tebang pokok. Itu pun tak apa-apa sangat lah. So kita akan buat pecahan koloni lah. Pecahan koloni tu tadi yang cakap pecahan daripada telur dengan telur ratu ya.
kita akan guna perangkap. Saya pun dah ada buat perangkap, tapi perangkap ni ikut nasib lah. Bila dia masuk, bila ada ratu baru bila ratu baru dia kalah, kalau dengan yang lama dia akan terbang. Bila terbang dia akan cari tempat singgah baru. Bila singgah baru dia akan masuk dalam perangkap. Perangkap tu dia akan buat koloni baru. Dan daripada situ nanti barulah kita pindah pula ke kotak high. Okay, kalau satu lagi teknik induksi. Teknik induksi ni pun dia daripada macam dia bersarang pada tanah, pada simen dan sebagainya. Kita akan buat satu perangkap bagi dia masuk dalam kotak tu dulu dan baru dia masuk balik ke sarang dia. Tak apa, ini selalu tingkat level 2 ke bawah. Kita akan kenalkan lah, sama juga lah sistem kotak high dan sebagainya. Ini semua cara lestari untuk kita gandakan koloni. Mana kita dah tak beli log kayu. Inilah cara-cara, empat cara lah dekat ni. Okay, next. Ini perangkap-perangkap yang saya letak lah dekat pokok-pokok kan. Itu dibuat daripada botol-botol plastik lah. Dibalut dengan kain, balut dengan plastik hitam. Kita letak cairkan propolis, kita masukkan dalam itulah sebagai bau dia untuk menarik dia. Ikut nasib. Benda-benda ni semua ikut nasib lah. Kalau ada betulan ratu kelulut tu jumpa dia masuk dan dia akan bawa yang lain. Tapi ini betul-betul nasib lah. Tapi ini salah satu cara lah untuk kita mendapatkan koloni kelulut yang baru. Okay, next. Ini jadi asas peternakan ni kita macam pastikan, maksudnya kalau kita buat ladang mesti di kawasan rayuan yang mencukupi. Maknanya sekeliling kawasan yang kita nak bela tu mestilah ada sumber, at least sebelah dengan hutan, buka, atau kita sendiri tanam macam-macam bunga yang sesuai kan. Selalunya kalau orang dah buat dia dari awal, memang rumah dia memang pokok bunga yang sesuai, pokok buah yang sesuai, memang tak jadi masalah lah. Sebab memang dah ada sumber tu kan. Macam kita kalau baru nak tanam, bila besarnya, bila dia nak berbunganya. So itu yang menjadi masalah, nanti dia akan lemah dan mati dan lari lah. So kawasan rayau kelulut tu dalam 300 ke 500 meter tu mesti ada sumber-sumber tu. Nektar, mana bunga, getah, resin tu, nangka, pokok ciku ke apa-apa yang bergetah lah kan. Pokok getah sendiri, pokok getah tu kalau boleh yang sebelah ladang getah yang ditores lah, dia lagi senang, dia ambil lagi banyak sumber dia. Jarak tentu, ni jarak yang itulah 10 kaki, tapi orang sekarang dah buat kotak hive tu, dia orang sekarang dah letak bertingkat-tingkat je kan. Kalau dia sebenarnya bergantung pada spesies yang sesuai. Kalau spesies tak sesuai, nanti dia bergaduh dan berlawan juga, berebut rumah juga kan. Jadi bukan semua sesuai untuk kita letak bertingkat-tingkat macam kita tengok kadang-kadang dalam internet, dalam mana dia orang letak log kelulut hive, kotak hive tu di bertingkat-tingkat je kan. Okey, corong tu jangan bertembung lah, sebab dia bergaduh juga sebenarnya. Bila yalah, kalau kita dia kelulut tu macam kita juga tau. Cuma kalau rumah kita berdepan dengan rumah lain, rumah pintu masuk sama kan, kita gaduh kan. Lepas tu kita tak boleh pindah-pindahkan log tu macam tu je, sebab dia nanti dia tak tahu sumber nak cari makan kan. Kalau kita selalu pindah dari sini, sekejap pindah kajang, mana tempat makan pun kadang-kadang kita tak tahu kedai lagi kan. So dia pun kalau dia pindah, nanti dia susah nak cari tempat sumber pokok-pokok yang biasa dia pergi, tengok dah tak ada. So itu melemahkan dia lah kan. Sebab dia kena cari, kena tanda kawasan dia lagi. Jadi tak sesuai lah untuk pindah randah gitu. Dia ni mestilah jauh pencemaran dan pembakaran. Mestilah sebab nak mengganggu. Okay, next. Ini cara pengurusan koloni lah. Dan tak apalah nanti kalau kita dah
Kalau nak start, jangan start banyak-banyak dulu. Start 1-2 sebab kita nak tahu dia cara nak mengurus dia kan. Kalau dah banyak-banyak nanti takut kita tersalah bagi sesi dan sebagainya. At least seminggu sekali kita kena tengok dia. Kita tahu. Walaupun kelulut ni kita tak payah bagi dia makan. Tak susah sebenarnya. Tak macam kita beli itik ayam, beli tanam sayur, kena siram setiap bulan. Setiap minggu, setiap hari kena sayur kena siram setiap hari kan. Tapi ni tak. Kita biar je dia cari makan sendiri. Tapi kita tengok dia. Tempoh kala kena tengok. Sebab kadang-kadang dia ada musuh juga. Ada semut dan sebagainya kan. Yang akan mengganggu sarang dia. Serangga perosak, keadaan corok, ada kadang-kadang ada serangan cicak dan yang lain lah. Memang kena tengok lah. Dalam topping tu pun kadang-kadang dia boleh masuk kalau kita ada rekahan. So kita kena maintain jugalah. Bukan biar je sebenarnya. Kalau biar, memanglah dia tak ada makanan, kita boleh biar je. Kita tak payah cari makan. Kita kalau nak bela kelulut, maknanya kalau kita nak melancong seminggu pun tak ada masalah. Dia tak mati pun, dia pandai cari makanan sendiri. Itulah kelebihannya. Tapi still seminggu sekali tu kita kena tengok. Takut ada cicak, akan ada cicak lah kalau dekat rumah, dia ada cicak dekat lock kita. Okay, next. Ni lah kalau kita nak uruskan kotak hive lock tu, kita tak boleh terlalu panas. Tu yang kita kena buat teduhan. Kadang-kadang kita buat jaring pelindung macam kebun tu kan. Atau kita silih bina teduhan. Rasa juga hasil kelulut dengan topping tu. Sebab kalau musim panas, kalau dia kadang-kadang propolis dia jadi cair. So maknanya tak sesuai. Kadang dekat kita kena cari langkah-langkah ni untuk kita buat pelindung atau kita buat bagi dia teduh lagi. Kalau dia sumber tak ada pun, sumber pun masalah juga. Okay, next. Sumber. Ni tak apalah, banyak saya ada cerita sebenarnya racing ni kan, daripada pokok nangka. Semua mesti ada lah. Pokok nangka, pokok getah, pokok mangga, pokok cempedak, pokok manggis, pokok rambutan. Itu contoh-contoh pokok itu sebenarnya. Itu yang ada getah kan. Tak semestinya pokok-pokok ni dia banyak, dia pun boleh cari. Kalau berhampiran dengan belukar hutan tu, kita tak masalah sangat. Banyak pokok-pokok lain yang bergetah kan. Ini pokok-pokok yang kita kenal. Okay, next. Ini nektar. Ini sebab yang dekat Selangor Fruit Valley dia pokok akasia. Pokok akasia ni dia nektar dia kelulut boleh ambil pada tangkai pokok tu. Tangkai daun dia tu. Memang dia rembeskan dekat situ. So memang kelulut gigit je lah dia kat situ dan banyaklah dia ada. Itu sebab sesuai dekat akasia. Lepas tu akasia ni dia manis, dia punya nektar dia. Itu sebabnya kalau nak jual mudah. Sebab dia manis. Bila kita bagi orang jual, orang suka lah, dia manis. Berbanding yang dekat macam kat UAE ni kita jual kadang-kadang masam manis. Itu masam sangat-sangat pada kan. Kalau masa tu dia ambil daripada pokok daripada yang masam, belimbing ke pun jadi masam. Jadi nanti sebelum tu dia orang beli manis, lepas tu bulan ni dia beli masam, orang dah tak nak. Tentulah susah maknanya kelemahan dekat situ lah kalau pelbagai sumber, sebab rasa dia tak akan sama. Okay, next. Itu banyak lagi slide kot. Kita Sister Adibah nak teruskan ke? Banyak lagi slide katanya. Pukul berapa ni? 10.40 lah. Saya laju ke berarti nak stop ke macam? Boleh lah laju-laju je kan. Sekarang tu banyak lagi lah. Saya pun tak ingat apa slide lagi. Tak apalah, benda-benda ni kita boleh sambil. Sebenarnya benda ni nanti kalau kita
dia akan terus berterusan. Bila kita selalu pergi ke log dan sebagainya, benda-benda macam ni kita akan cita-cita selalu jugalah kan. Macam tu. Sebenarnya ilmu tu kita nak bagi sekali semua memang tak dapat lah. Kan? Kalau nak, contohnya kalau orang berminat dia beli satu log, so dia akan tahulah apa-apa masalah, apa-apa perlu, apa semua. Dia belajar dia masa. Ini kalau kita baca teori ni pening, ngantuk dan sebagainya kan. Tapi basic-basicnya lebih kurang benda-benda yang sama lah. Tadi saya dah cerita kan. Perlukan sumber sekitar dia, mesti ada sumber nektar, sumber getah tu, resin, air. Okay, next. Tengok saya lajukan je lah. Rosak. Okay, ini musuh-musuh dia lah. Lalu paling terkenal yang orang kata black soldier ni. Black soldier ni paling ni musuh dia, kumbang dia bunga. Okay, next. Inilah musuh-musuh dia. Cicak, katak, semut, beruang. Dia akan duduk, kalau katak tu dia akan duduk dekat pintu masuk dia. Dia kenyang dia. Satu hari dia jelekan lidah dia tak bergerak, gemuk dia. Jadi benda-benda tu kita kena check. Kalau dia duduk dekat pintu masuk lubang ni memang dia kenyang lah. So kalau kita tak check berbulan-bulan, habislah kelulut kita kan. Itu bahaya. Cicak pertama. Lepas tapir, lepas tu semua musuh lah. Okay, ni saya nak sikit. Mana dalam industri kelulut ni, dia banyak sebenarnya. Orang-orang yang dah buat ni, dia dah berapa tahun dah dia orang buat? 10 tahun. Ada kot, 3-8 tahun dekat Malaysia ke ni kot. Dia orang dah macam income dia orang mendapat daripada madu kelulut ni lah. Dan industri peternakan madu kelulut ni, dia orang boleh jual madu. Madu pun harga 200 lebih kan. Propolis kalau 10 ml je pun dah RM40, RM50. Roti lebah ni kalau setiap prosesnya dengan standardnya dah RM1,000 kilo. Propolis pun lagi mahal pun madu sebenarnya. Tapi semua tu nak yang ada standard lah, memang kena proses makmal sikit lah kan bagi dia. So benda tu dia akan menghasilkan income. Sebenarnya lagi banyak, tapi spoilernya madu sebab kita tak payah nak proses, boleh harvest dan kita boleh botolkan terus. Tapi pun mahal juga kan, 200 cuma ke pasaran je lah, kita kena pandai buat pasaran lah. Masalah satu pasaran juga lah. Sebab dia mahal, jadi kita juga nak sebelah kita nak cerita yang lain. Okay, sebab itu yang tadi. Dia banyak, kita boleh jual kotak khas. Benda tu semua boleh buat inovasi lah. Pancang, kotak, topping, farm madu tu semua orang dah jual macam-macam inovasi dah. Pakaian untuk cover kan, produk hiliran, kita boleh buat sabun daripada madu dan sebagainya lah. Kita buat boleh latihan. Sekarang pun banyak orang buat agro pelancongan sekarang lah. Macam kat Lurah Bilut dia buat tempat pelancongan sekarang banyakkan ni dia orang dah letak kelulut lah untuk menarik hasil pendapatan dan menarik pelancong. Benda ni besar sebenarnya. Kalau UAE ni pun kalau kita boleh buat agro pelancongan sebenarnya kawasan UAE ni berluas. Kalau kita boleh buat agro pelancongan memang bagus lah. Kita boleh macam tempat dia akan boleh rusa, akan boleh ni. So tempat tu boleh lain. So kita akan bawa siapa yang datang UAE mungkin naik kenderaan pelancongan lah kan. Kita boleh pergi contohnya kat Malam Mina tengok kelulut, pergi dekat Omar Rector mungkin tengok ayam apa atau tengok rusa. So kita boleh buat benda tu walaupun
mungkin tak banyak, kita boleh sikit-sikit tapi benda tu boleh menghasilkan menarik lah. Mana kita boleh pusing UA ni dengan ubat agropelancongan. Itu pun idea yang bagus lah. Tapi memperlu belanjaan yang banyak lah kan. Tapi tak mana kita boleh buat macam tu konsep. Okay, next. Ni tadilah saya dah cerita juga kan sebab madu kelulut ni khasiat dia memang banyak. Ikut kajian dia, ikut sunnah Rasulullah lagi. Lepas tu dia tak ada tarik luput. Tu masalah kita bila jual madu ni kita cuma kena letak dalam peti ais saja. Lepas kita sedut, kena letak dalam peti ais tu yang tak nak bagi dia terlalu aktif mikrob dia. So bila kita letak kat luar terdedah terlalu lama dia akan jadi masam. Sebab mikrob-mikrob tu dia aktif dengan adanya cahaya dan ada gula dalam tu kan. So kita kena letak dalam peti ais tu dia lambat menapai, dia tahan lama lah. Tapi dia tak ada tarik luput. Walaupun kita letak kat luar sebenarnya okey je, tapi cuma dia akan banyak enzim mikrob atau penapaian je. Tapi dia tak ada, still boleh makan juga, tak ada masalah. Jadi benda tu bila banyak kita tak terjual pun tak apa, kita boleh simpan je sebab dia tak ada tarik luput kan. So maknanya kalau kita berniaga kita tak rugilah sebenarnya kalau benda tu banyak. Cuma tak terjual tu kita simpan, dia tak luput tu je lah. Dia jadi ubat dan sebagainya lah. Okay, next. Next lah, dia memang macam produk tu dia buat kan. Okay, next. Okay, kita kalau dalam Al-Quran pun dalam surah An-Nal ayat itu tu, ayat 8 dan 9 ya. Sendiri dah madu lebah ni kan. Okay, next. Dia cakap dia dalam maksudnya makanlah daripada jenis buah-buahan dia berlainan warna. Dia cakap dah kan, madu-madu lebah yang berlainan warna yang mengandungi penawar bagi manusianya. So bila saya buat ternakan kelulut ni, baru saya tahu berlainan warna. Setiap kali saya harvest jarang warna yang sama. Dan walaupun spesies yang sama sebelah ke lok sebelah dan sebagainya, dia berlainan warna. Maknanya dalam Quran pun memang dah cakap lah kan dia berlainan warna. So dia dah macam proof lah bagi saya kat situ. Okay, next. Sebenarnya kalau ni punya body dan apa semua ni memang ada kajian. Okay, next lah. Lagi, next. Ini gastro, meningkatkan kelenjar otak dan sebagainya. Yang kita nak tahu sebenarnya ada kajian tu mengatakan antioksidan dari lebah kelulut ni ada 4 kali daripada madu lebah biasa. Itu Mardi cakap. Maknanya madu kelulut ni dia 4 kali lebih antioksidan. Mana daya ketahanan kita melawan penyakit tu lagi tinggi 4 kali daripada lebah biasa. Sebab tu madu kelulut ni potensi dia sangat besar dan sangat tinggi. Sebab dia memang ada kajian kat situ. Okay, next. Okay, sebab kita buat sendiri atau kita beli sendiri macam kita buat kayu air ni, mana kita secara tak langsung kan, kita seolah-olah kita dah supply sumber makanan yang madu kelulut yang asli lah. So kita tak payah ragu-ragu sebab kita bela. Itu salah satu kelebihan kita lah. So kebanyakannya kajian mendapati 23% dalam pasaran Indonesia adalah kulit. Mana 80 lebih tak sintetik ni. Okay, next. Ni kamu tadi ni semua untuk ancaman madu kelulut. Sebab susah kita nak tahu yang kecuali dengan dalam lab sebenarnya. Okay, next. Okay, semua dalam lab je kan. Yang betul-betul kalau nak pergi test dekat Bangi, kat Genome nama dia. Tu dalam RM40 lah sekali test. RM20. Okay, next. Okay, tu je lah.
terima kasihlah. Semoga dapat input lah sikit kan. Saya pun just berkongsi je, nak mengajar bukan nak mengajar, tapi berkongsi ilmu. Saya pun baru dalam kira-kira setahun setengah buat kan. Tapi Allah lah, saya tengok nampak kita akan laju sikit kita buat, kita dengannya ada Sister Adibah semua, maksudnya segi kelulut yang kita nak buat kat UIA ni memang kita nak cuba dedahkan komuniti UIA ni kepada madu lebah kelulut tu sendiri. Dia punya khasiat dia memang dah ada kajian, memang terbaik lah. So kita dapat membekalkan kat komuniti kita yang asli, itu yang penting, dan jangan tak ragu-ragu. Yang kedua, kita nak membantu industri kelulut tu lah, untuk pendedahan kepada syarah dan pelajar-pelajar. So mana ini yang first time kita buat ni, dah ada sambutan yang menggalakkan kat 12 orang ni. Saya rasa happy lah sebab kita macam membantu industri. So dan UIA pun terlibat sekali kan. Sebenarnya ni orang ambil tahu kisah pasal Stanley atau kelulut untuk sedangkan benda ni orang dah buat, dah maju lah mana pada kita. Tapi kita insyaAllah kita fokuskan kepada engineering punya. Kalau untuk kandungan madu dan sebagainya, itu kita dah tak boleh lawan USM ke UKM kan. So kita mungkin kepada kuliah engineering, mungkin kepada inovasi kejuruteraan lah. So kita kena fikir dan sebagainya lah. Itu tugas-tugas you all lah, lecturer dan student. So saya sebagai teknikal kepada untuk industri ni, mana saya menyediakan untuk kita tak payah nak pergi kat luar ke apa, benda tu ada dalam UIA, so senang kita dapat kajian dan sebagainya. Saya support, bagi saya actually satu akan support dari segi teknikal lah, dari segi teknikal, bantuan teknikal kan, dengan akademik dan dari Adibah dan para penyidik lah. So kita harap benda ni akan jadi pencetus kepada penyidikan kelulut sendiri kat UIA ni akan maju lah. So kita akan harap satu hari nanti kita akan dapat geran-geran dan sebagainya. Kita dah wujud dalam industri. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Apa yang betul tu, kalau yang salah tu maknanya saya minta maaf lah. Sebab saya pun baru kan, baru setahun lebih. So, saya kongsi apa yang saya tahu kan. Okay, terima kasih semua. Thank you very much, Brother Suhairi, for the comprehensive presentation. I open for Q&A if anybody want to ask. Semua faham ya? Senyap sunyi. Lama ingat dia tu tadi. Kalau online ni apa, nanti kalau praktikal dia lebih kan, dia lebih sorry Brother Abdul Rahman, he speak in Malay. Welcome brother, welcome to our meeting. I'm sorry the presentation was in Malay. I'm sorry to you and Brother Muaz. Okay, I hope Dr. Sinira is here. She will be our translator. She will convey all the information to you and Brother Muaz. Can you introduce yourself? Just now you were not with us at the beginning. Brother, mute. You unmute. Okay. Assalamualaikum. My name is Abdurrahman Belfati. I am currently a graduating student. It will be a glad to take the internship with you. I am a smart club. Inshallah, I will be with Muaz in meeting and doing the work with you, inshallah. Hopefully we get something together. From the presentation, what you can grab information from the present, although it was in. What I can understand is that there are different places that also has
has the bees, and we will have more spaces to catch and to see. That's what can I understand from that presentation. But what I need also to know is what actually we need to do. What is actually exact job that we have to do. But extracting the honey and also monitoring the bees actually should be something good, or a good work to do. Hopefully. Shukran, brother. Thank you. Thank you for being attentive despite the language barrier. Thank you, brother. Okay, inshallah under the guidance of Dr. Sinira, I think you and Brother Muaz will contribute to our project, inshallah. I think the next agenda is for briefing with supervisor. Macam mana Dr. Sinira nak buat, nak masuk breakout room ke atau nak how do you prefer, or Dr. Sinira nak buat sendiri separate atau nak breakout room? I prefer to do separate. I prefer to do separately, Dr. Habibah. With my students, I prefer to do separately with another medium. Okay. Okay, so Dr. Sinira will have separate meeting with Brother Abdul Rahman Fakih, Muaz, Wan Nazmi and Omar. Okay, thank you very much. Okay, for being with us this morning. Okay, we really appreciate your attendance. Okay, all the best for your internship project. Okay, thank you very much, Dr. Sinira. Dr. Hadi macam mana? I will join your group. So we together, Dr. Hadi. Okay. Maybe for Brother Amirul Ashraf and Brother Amirul Effendi, saya tak ada idea. I don't have idea yet what to assign to you in these 2 weeks. But you're welcome to stay. If you maybe we can brainstorm together. For Brother Abuza and Assistant Aida, you have the contact number of your supervisor. Since they are not in this meeting, you can leave the meeting, Abuza and Aida, and I hope you will contact your supervisor. Maybe your supervisor will ask you to brief them what you have learned during this meeting, since they cannot join us. Okay, thank you, Abuza and Aida. And anything you want to